Okey, Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas yang taufik hidayah dan inayahnya dapat kita bersua lagi pada pada yang mulia ini. Semoga dengan apa usaha apa yang kita buat ni dapat memberi manfaat kepada kita. InsyaAllah. Jadi kita masuk pada pengajian kita pada malam ni. Tajuknya tajuk istighna. Ustaz, minta apa rapatkan suara ni. Macam kecil suara. Tak jelas. Okey je, cuba. Okey. Kembali sikit ni. Cuba. Gambar macam apa? Dia macam gambar macam blur apa? Macam kabur sikit. Mungkin lain kot. Oh, mungkin lain tu. Mungkin lain kot. Right, kena suara okey. Okey, terus. Okey. Kejap nak ambil iklan ni. Allah. InsyaAllah kita sambung lagi pengajian kita pada malam ni. Iaitu yang pertama sifat istighna. Muka surat 16. Muka surat 16. Jadi masih lagi kita bicara tentang pendidikan awal kanak-kanak lagi. Jadi awal-awal lagi wajib kita kena mengenali anak kita tentang pengenalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kata musannif rahimahullahu taala istighna. Istighna apa dia makna istighna? Bahasa Arab istighna ni balik bahasa kita ialah kaya Allah Taala daripada sekalian yang lain daripadanya, iaitu tidak berkehendak. Makna istighna ni kaya Allah Subhanahu Wa Taala daripada sekalian yang lain daripadanya, iaitu tidak berkehendak ia Allah kepada sesuatu. Itu makna kaya Allah Subhanahu Wa Taala daripada yang lain daripada Allah. Maknanya tidak berkehendak ia Allah kepada sesuatu. Makna sesuatu iaitu makhluk. Sekalian makhluk ini Allah Ta'ala tidak berkehendak, tidak tupel orang panggil. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menghendaki yang lain menjadikannya. Jadi Allah Ta'ala kaya di sini, maknanya Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada yang lain untuk menjadikannya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan sekalian makhluk. Itu makna kaya Allah. Itu dikatakan istighna. Dan tidak makna istighna lagi, makna kaya Allah Taala daripada sekalian yang lain daripadanya, tidak berkehendak kepada tempat berdiri bagi zatnya. Jadi Allah Taala ni tidak berkehendak kepada tempat untuk dia nak berdiri pada tempat. Kerana tempat ini Allah Ta'ala yang menciptakan dia.
Kerana Allah Ta'ala wujud dia tiada tempat. Jadi Allah Ta'ala kaya daripada tempat. Dia tidak berkehendak kepada tempat. Untuk berdiri zatnya zat Allah. Kerana zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak seperti zat makhluk. Adapun zat makhluk berkehendak kepada tempat. Seperti nak duduk di rumah, kan? Duduk atas bumi, duduk bawah langit. Itu berkehendak kepada tempat. Contohnya Allah tidak memerlukan dan tidak menghendaki malaikat untuk menciptakan aras. Itu masuk juga dalam kata kaya Allah Subhanahu Wa Taala daripada sekalian makhluk. Jadi Allah Ta'ala tidak memerlukan dan tidak menghendaki malaikat untuk menciptakan aras. Untuk menciptakan aras, bumi, sekalian makhluk. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang menciptakan sekalian makhluk, termasuk malaikat semua. Itulah dikatakan Allah ni istighna, mana kaya Allah Ta'ala daripada sekalian yang lain daripadanya. Jadi Allah Ta'ala ni tidak berkehendak kepada tempat dan tidak berkehendak kepada orang lain menjadikannya. Bahkan Allah lah yang menjadikan sekalian makhluk. Itulah dikatakan maksud kaya Allah daripada sekalian yang lain daripada. Dan Allah Ta'ala ni contohnya Allah Ta'ala tidak memerlukan dan tidak menghendaki malaikat untuk menolong dia, menciptakan aras, membuat sesuatu. Cuma malaikat diberi tugas. Tugas malaikatnya untuk kerja dia seperti malaikat Jibril, menurunkan wahyu. Itu sebagai tugas dia. Bukan menolong Allah Ta'ala untuk menyempurnakan sesuatu dah. Seperti tugas kita manusia ni sebagai hamba Allah. Malaikat pun hamba Allah juga. Diberi tugas. Malaikat Jibril diberi tugas untuk menyampaikan wahyu. Mikail menurunkan hujan, memberi rezeki. Mikail, Israfil meniup sangkakala. Itu sebagai tugas. Jadi kalau tak ada malaikat pun Allah Ta'ala sempurna boleh buat sendiri. Itulah maknanya kaya Allah Ta'ala. Maka Allah ni maha suci Tuhan daripada tujuan pada sekalian perbuatan. Masuk juga kaya Allah Ta'ala ni ialah maha suci Allah daripada tujuan, gharak, tujuan dia buat sesuatu. Allah Ta'ala buat sesuatu bukan untuk dia guna. Bukan untuk Allah Ta'ala ni nak ambil faedah daripada suatu dah. Seperti kita ni, makhluk ni, kita buat rumah untuk kita tinggal, untuk kita duduk. Kita beli kereta untuk kita naik. Jadi semua tu mengambil faedah daripada makhluk Allah. Itu bermakna kita ni tidak kaya. Adapun Allah Ta'ala, dia buat sesuatu makhluk bukan untuk dia, bahkan benda itu untuk makhluk itu sendiri. Maka Allah ni maha suci daripada tujuan pada sekalian perbuatan. Allah Ta'ala buat langit bukan untuk dia duduk pelindung bawah. Allah Ta'ala buat bumi bukan untuk dia duduk. Allah Ta'ala buat aras bukan tempat dia duduk. Sebab Allah ni, wujud Allah bila makan ni. Tidak ada tempat bagi dia. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Dan hukum-hukumnya Allah Ta'ala ni maha suci juga. Mana maha suci ni tidak ada Allah Ta'ala ni mengambil faedah dari segala perbuatan dia dan segala hukum-hukumnya. Seperti Allah Ta'ala buat hukum sembahyang wajib. Bukan suruh kita ni sembah dia, semakin kita sembah, semakin ramai kita sembah dia, semakin besar pangkat dia dah. Bukan macam kerajaan kita manusia ni. Manusia kerajaan kita ni kalau semua pakat tidak sokong dia, maka dia akan lemah. Allah Ta'ala tidak begitu. Tidak ambil faedah daripada hukum hakamnya dan segala perbuatan. Dan tidak wajib baginya bagi Allah membuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Itulah kaya juga Allah Ta'ala ni. Dia tidak
wajib bagi Allah membuat sesuatu benda makhluk ini. Tidak wajib bagi dia. Harus saja. Harus saja. Ataupun meninggalkan sesuatu. Allah Ta'ala tak wajib dia buat sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu. Sebab kita tengok dah dengan mata kepala kita, sudah ada semua makhluk ini. Jadi makhluk ini ada, harus sahaja Allah buat. Tidak ada orang mewajibkan Allah suruh buat. Tak. Seperti kita, ada anak kita. Kita tidak suruh Allah Ta'ala buat. Cuma Allah Ta'ala buat. Harus saja Allah buat. Ada kalau orang tu dia nak anak tapi Allah Ta'ala tak bagi. Jadi semua perbuatan Allah Ta'ala ni harus saja. Harus bagi Allah Ta'ala. Harus dia buat dan harus dia tidak buat. Harus dia meninggalkan buat sesuatu. Itulah tanda Allah Ta'ala ni istighna. Kayanya Allah Ta'ala. Jadi muslimi-muslimah yang dirahmati Allah sekalian, sifatnya sifat istighna itu terkandung dalam sifat istighna Allah Ta'ala itu pertama wujud. Tengok dalam buku tu. Pertama sifat istighna Allah ni wujud. Wujud ni bahasa Arab balik bahasa kita ada Allah Ta'ala. Adanya Allah Ta'ala. Yang kedua kidam. Allah Ta'ala ni sedia kala. Allah Ta'ala ni ada bila sedia kala lah. Itu sedia kala Allah Ta'ala. Yang ketiga sifat yang terkandung di dalam sifat istighna baqa. Artinya Allah ni kekal. Jadi Allah ni kekal, tidak ada permulaan baginya. Mana kekal. Seterusnya mukhalafatuhu lil hawadis. Ini semua sifat ni yang terkandung di dalam sifat istighna. Mukhalafatuhu lil hawadis artinya Allah ni tidak serupa dengan makhluk. Kalau Allah serupa, makna Allah ni tidak kaya lah. Seperti makhluk jugalah Allah. Kalau Allah tidak baka, Allah ni baharu. Kalau Allah Ta'ala ni tidak kidam, Allah ni baharu. Kalau Allah tidak baka, bermakna Allah ni binasa, mati, hancur seperti kita makhluk. Maka tidak kaya lah Allah. Dan seterusnya sifat yang terkandung di dalam istighna Allah Ta'ala kaya, dikatakan Allah ni kaya, sifat qiyamuhu binafsih. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Allah Ta'ala tidak berdiri dengan yang lain. Allah Ta'ala tidak berdiri dengan makhluk. Jadi Allah Ta'ala ni wajib berdiri dengan sendiri. Qiyamuhu binafsih. Itulah dikatakan Allah ni kaya. Seterusnya Allah ni sama ada sifat pendengar. Allah Ta'ala ni ada sifat pendengar. Kalau Allah Ta'ala tidak pendengar, makna Allah tuli. Bila Allah tuli, tidak kaya lah Allah. Kekurangan Allah. Seterusnya sifat istighna juga basar. Artinya Allah ni melihat. Allah melihat dengan sifat pelihat dia. Bukan dengan biji mata macam kita ni dah. Sebab Allah ni mukhalafatuhu lil hawadis. Artinya Allah tidak serupa dengan makhluk. Jadi Allah tidak serupa dari segi wujud Allah pun tidak serupa. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri pun tidak serupa. Allah Ta'ala mendengar pun tidak serupa dengan kita. Allah dengar dengan sifat samak dia. Allah melihat basar, Allah melihat dengan sifat basar dia. Dan Allah ni bersifat dengan sifat kalam. Itu masuk dalam kata sifat istighna. Kalam artinya berkata-kata. Allah Ta'ala berkata-kata. Kalau Allah Ta'ala tidak ada sifat berkata, makna Allah bisu. Bila Allah bisu, bermakna Allah ni kurang. Kekurangan. Bila dia kurang, tidak kaya lah Allah. Dan kaunuhu sami'an, keadaan Allah Ta'ala ni mendengar. Kaunuhu sami'an, sifat Allah Ta'ala, kaunuhu sami'an, keadaan Allah mendengar. Dengan sifat pendengar dia. Dan seterusnya kaunuhu basira, artinya keadaan Allah Ta'ala melihat. Ni semua ni yang terkandung di dalam sifat kata istighna, kaya Allah Ta'ala.
Kaunuhu basiran, keadaan Allah Ta'ala melihat. Dan seterusnya akhir sekali yang terkandung di dalam sifat istighna, kaunuhu mutakalliman, keadaan Allah Ta'ala berkata-kata. Keadaan Allah berkata-kata. Jadi Allah Ta'ala berkata-kata sungguh. Allah Ta'ala berkata bukan dengan mulut, bukan dengan lidah, bukan dengan ada gigi macam kita. Jangan kita fikir macam tu. Kerana Allah Ta'ala ni laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seumpama Allah oleh sesuatu. Allah tidak serupa dengan sesuatu. Itulah dikatakan sifat-sifat istighna, kaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada sekalian makhluk. Baik, muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya sifat iftikar. Iftikarun ilaih, yang bermakna yang lain berkehendakkan sesuatu daripada Allah. Makna iftikar ni ialah yang lain, yakni sekalian makhluk ni berkehendakkan sesuatu makhluk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi semua makhluk ni yang ada atas muka bumi ni, yang ada di langit, semualah alam ini, semua berkehendak kepada Allah. Itulah dikatakan iftikar, berhajat kepada Allah. Tidak boleh lari daripada berhajat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah dikatakan Allah, dikatakan Tuhan. Nak dikatakan Tuhan, ia kena ada dua sifat. Pertama istighna, makna kaya Allah daripada sekalian makhluk. Dan yang kedua iftikar, makna sekalian lain daripada Allah berkehendak kepada Allah yang satu. Itulah dikatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ia kata iftikar ni yang lain berkehendakkan sesuatu makhluk daripada Allah. Lagu mana? Iaitu yang lain berkehendakkan daripada Allah untuk menjadikan. Jadi semua makhluk ni berkehendak, berhajat pada Allah daripada awal kejadian lagi. Semua berkehendak kepada Allah. Seperti biji benih nak tumbuh tu berhajat kepada Allah untuk menumbuhkan dia. Seperti kita manusia ni, daripada air manis titik nak jadi orang, nak jadi manusia ni, mesti berkehendak kepada Allah. Semualah. Dan berkehendak juga yang lain kepada Allah menentukan mereka dengan perkara yang harus. Jadi kita ni berkehendak kepada Allah dalam menjadikan kita daripada tiada kepada ada. Kemudian sudah ada ni, kita berkehendak pula Allah Ta'ala menentukan kita daripada mana? Daripada manusia, daripada haiwan, daripada binatang, daripada makhluk-makhluk lain. Semua tu ditentu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan perkara yang harus. Contohnya, manusia memohon kepada Allah untuk melancarkan kehidupan dia. Daripada air manis titik, jadi darah, jadi daging stokor, jadi bertulang, jadi anggota, semua tu berkehendak kepada Allah untuk memproseskan dia, untuk melancarkan kehidupan. Kemudian besar kita berhajat kepada makan, minum, berhajat kepada rezeki. Semua itu berkehendak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bernafas semua. Sifatnya, sifat iftikar ni terkandung di dalam sifat iftikar ni ada 9. Yang pertama wahdaniyah. Nak dikatakan Allah Ta'ala bersifat dengan iftikar, Allah mesti wahdaniyah. Artinya Allah ni esa. Allah ni satu. Esa. Yang keduanya, mesti Allah Ta'ala ni bersifat dengan kudrat. Kudrat ni Allah ni kuasa. Itulah dikatakan iftikar. Kalau Allah lemah, Allah tidak ada kudrat, maka Allah tidak boleh menentukan sesuatu makhluk. Menjadikan makhluk daripada tiada kepada ada. Jadi sudah mestilah Allah Ta'ala ni wahdaniyah, Allah ni esa.
Kalau Allah berbilang-bilang bermakna Allah ni tidak dikatakan semua berhajat kepada dia. Sebab Allah ni ada dua. Allah ni ada tiga. Maka sudah pecah bahagi dah pada yang lain daripada Allah. Jadi Allah mestilah wahdaniyah. Allah Ta'ala ni esa. Yang kedua Allah mestilah kudrat. Allah ni mesti kuasa. Dia mesti kuasa untuk mengadakan makhluk daripada tiada kepada ada. Dan sifat iftikar yang ketiga ialah iradat. Iradat artinya berkehendak. Allah Ta'ala berkehendak untuk menjadikan kita. Allah berkehendak untuk mengadakan manusia, mengadakan alam ini. Kalau Allah Ta'ala tidak ada sifat iradat, bermakna makhluk ini tidak ada. Bila tidak ada makhluk, maka tidak ada berkehendak kepada Allah. Seterusnya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu. Masuk juga di dalam sifat iftikar, ialah sifat ilmu. Mestilah Allah Ta'ala kena ada sifat ilmu. Yang sedia kala seperti zatnya sedia kala, Allah Ta'ala ada ilmu, ilmunya tidak dengan macam kita ni dengan belajar. Ilmu Allah sedia kala lagi. Ilmu Allah qadir. Seterusnya Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat hayat. Sifat hayat. Hayat artinya hidup. Kalau Allah mati bermakna Allah ni seperti makhluk juga. Tidak berhajat semua makhluk kepada dia sebab dia mati. Macam kita ni, masa hidup je orang berhajat kepada kita. Bila mati, tidak ada guna lagi. Orang tak boleh nak minta tolong, tak boleh nak buat apa sesuatu dah. Seterusnya Allah Ta'ala bersifat dengan kaunuhu qadiran. Keadaan Allah yang kuasa. Ini masuk dalam kata sifat iftikar. Keadaan Allah ni yang kuasa. Dan kaunuhu muridan. Keadaan Allah Ta'ala ni yang berkehendak. Keadaan Allah yang berkehendak. Dan seterusnya kaunuhu aliman. Keadaan Allah ni yang tahu. Kalau Allah Ta'ala tidak tahu bermakna Allah ni jahil. Kalau Allah jahil, macam mana dia nak mengatur makhluk ini, nak buat makhluk ini. Seperti kita ni sangat jahil. Nak buat nyamuk seekor pun tak boleh. Nak buat bulu roma sorak pun tak boleh. Sebab kita ni jahil. Dan tidak ada kuasa. Seterusnya, sifat Allah Ta'ala kaunuhu hayyan, keadaan Allah ni yang hidup. Keadaan Allah yang hidup. Jadi sudah semestinya Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat hayat, sifat kaunuhu hayyan, keadaan Allah yang hidup. Karena kalau Allah Ta'ala mati, maka semua makhluk ini tidak berhajat kepada dia. Itulah dikatakan iftikar. Iftikar maknanya yang lain sekalian makhluk ini berhajat kepada Allah. Berkehendak kepada Allah. Dalam nak hidup, nak jadi, nak gerak, nak dapat semua tu, nak dapat hidayah, nak ilmu, semua berhajat kepada Allah. Nak dapat rezeki. Baik muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, adapun sifat-sifat mustahil bagi Allah adalah yang berlawanan daripada sifat-sifat yang wajib. Adapun sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, apa makna mustahil? Mustahil ni sifat yang tidak layak bagi zat Allah Ta'ala. Itu sifat mustahil. Sifat yang tentu tidak ada pada zat Allah. Sifat yang mesti tidak ada pada zat Allah. Itu sifat mustahil. Iaitu sifat mustahil bagi Allah adalah yang berlawanan daripada sifat-sifat yang wajib. Yang lawan kepada sifat wajib. Sifat wajib ni yang ada pada zat Allah. Adapun sifat mustahil yang tentu tidak ada pada Allah. Baik, jelaslah segala sifat kekurangan dan kelemahan itu mustahil. Jadi, segala sifat kekurangan dan kelemahan itu mustahil pada zat Allah. Mana sifat mustahil ni? Allah ni tidak ada.
Allah ni baharu, kalau ada Allah pun baharu, itu mustahil. Allah ni binasa, mustahil. Allah ni serupa dengan makhluk, itu mustahil. Allah ni berbilang-bilang, mustahil. Semua tu lawan kepada sifat yang wajib. Semua mustahil. Jelas bagi kita, segala sifat kekurangan dan kelemahan itu tidak ada pada zat Allah. Mustahil ada pada Allah. Dan tidak selayaknya menjadi sifat Allah. Walaupun satu sifat mustahil tidak ada pada zat Allah. Tidak layak pada zat Allah. Maha suci Allah wajib kita i'tiqad, wajib kita pegang dengan hati. Maha suci Allah daripada segala sifat-sifat mustahil ini. Sifat mustahil ini sifat yang lawan kepada sifat yang wajib bagi zat Allah. Baik muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau belajar sifat 20 ni, yang mula-mula dia pening. Dia pening sebab guna hukum akal. Kena mikir dengan akal. Adapun sifat harus pula. Kita nak tahu apa dia sifat harus pada Allah Ta'ala. Adapun sifat harus ataupun jaiz. Bahasa Arab dia kata jaiz. Bahasa Melayu dia panggil harus pada Allah Ta'ala. Adapun sifat harus ataupun sifat jaiz pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada satu jua. Satu sahaja. Kalau orang tanya kita, berapa sifat harus pada Allah? Satu sahaja. Sifat wajib, banyak. Tidak terhingga banyaknya sifat wajib bagi Allah. Cuma wajib kita tahu atas jalan masyhurnya 20 sifat. Gitu kita belajar tu. Dan sifat mustahil pada zat Allah Ta'ala pun sangat banyak. Sebab sifat mustahil ni lawan kepada sifat yang wajib. Sangat banyak. Sifat mustahil, sifat yang tidak ada pada zat Allah. Adapun sifat harus ataupun jaiz pada Allah ada satu jua. Satu sahaja. Iaitu Allah bebas menciptakan alam atau meninggalkan. Harus saja pada zat Allah Ta'ala. Dia nak menciptakan alam ini. Alam ni masih Allah. Barang lain daripada Allah, dia panggil alam dah. Masuk malaikat, nabi, rasul, langit, bumi, syurga, neraka, semua tu dikatakan alam. Harus sahaja Allah Ta'ala menciptakan dia atau meninggalkan dia. Itu harus. Jadi sifat harus pada zat Allah satu jua, iaitu Allah bebas menciptakan alam atau meninggalkan. Dia nak buat pun tak apa, tak saya buat pun tak apa. Itu sifat harus pada Allah Ta'ala. Dia bebas nak menciptakan alam pun tak apa, tidak ada orang paksa dia. Ataupun dia nak meninggalkan buat alam ini pun tak apa. Tidak ada orang boleh paksa, tidak ada boleh nak suruh Allah Ta'ala buat. Dia nak buat pun tak apa, dia tak boleh buat pun tak apa. Harus sahaja pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makhluk ini. Maknanya, tidak wajib bagi Allah menjadikan makhluknya. Tidak wajib bagi Allah. Jadi kita tahu bahawasanya diri kita ni tidak wajib Allah buat. Cuma harus saja. Harus saja Allah buat. Makna harus di sini tidak wajib bagi Allah menjadikan makhluk walaupun satu. Ataupun tidak menciptakannya. Tidak wajib Allah buat. Dan tidak wajib Allah menciptakan dia. Ataupun tidak menciptakan dia. Tidak wajib. Dia nak buat pun tak apa, tak boleh buat pun tak apa. Itu atas kehendak dia. Atas kehendak Allah. Itulah dikatakan Allah ni Maha Kaya dan iftikar berhajat sekalian makhluk kepada Allah. Tegasnya Allah itu boleh melakukan semua hal yang mungkin. Tegasnya di sini, Allah itu boleh melakukan semua hal, semua kelakuan yang mungkin, yang harus. Atau boleh juga tidak melakukannya. Allah Ta'ala nak buat pun boleh, tak mau buat pun boleh juga. Kalau dia tidak melakukannya, tidaklah ada sesiapa pun yang boleh memaksanya. Itu makna harus. Kalau Allah Ta'ala tidak melakukannya sekalian makhluk ini,
maka tidaklah ada sesiapa pun boleh memaksakannya. Tidak boleh kita nak paksa Allah buat. Sebab itulah kita berdoa, kita hanya berdoa saja. Yang menentu itu Allah. Kita tidak boleh nak paksa Allah suruh dia perkenankan doa kita, tak boleh. Nah, dan kalau dia mahu melakukannya, tidak ada sesiapa pun yang dapat menghalangi. Itulah dikatakan Allah ni kaya. Kalau Allah Ta'ala tidak mahu buat sesuatu, maka tidak ada siapa pun boleh menghalangkannya. Kalau Allah Ta'ala mahu buat sesuatu, melakukannya, tidaklah ada sesiapa pun yang dapat menghalangi kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak boleh. Dengan kata lain, Allah berbuat menurut kehendaknya. Bukan mengikut kehendak kita, hamba. Jadi Allah Ta'ala buat sesuatu makhluk ini mengikut menurut kehendak iradat dia. Menurut kehendaknya, kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi semua ni hendaklah kita yakin bahawasanya semua ni adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dapat taufik hidayah, kehendak Allah. Kita jadi orang Islam, kehendak Allah. Kita dapat iman, kehendak Allah. Kita dapat rezeki, semua ni kehendak Allah. Bukan usaha kita, bukan ikhtiar kita. Kita cuma usaha ikhtiar saja, tetapi yang memberi bekas, yang memberi semua tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wajib kita yakin. Umpamanya Allah boleh menjadikan sesuatu makhluknya itu sebagai manusia ataupun haiwan. Allah Ta'ala nak buat kita daripada kalangan haiwan pun boleh. Jadi itu kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita bersyukur banyak kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghendaki kita ni daripada kalangan manusia yang beriman, yang Islam, yang dapat taufik hidayah. Semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang satu. Itulah anugerah yang paling besar yang Allah Ta'ala beri kepada kita, yang kita tidak mampu nak balas jasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah boleh menjadikan mereka kurus atau gemuk, itu satu sifat yang harus pada makhluk. Jadi Allah Ta'ala kalau dia kehendaki kita kurus, maka dia buat dengan kurus kita. Kalau Allah Ta'ala kehendaki kita gemuk, maka kita akan jadi. Itu sudah ditakdir oleh kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaya ataupun miskin, kalau Allah Ta'ala nak kita jadi kaya, maka Allah buat kita kaya dengan sebab asbab-asbab dan sekian. Dengan asbab-asbab tertentu lah. Ataupun miskin, itu satu sifat harus pada kita, pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia nak buat kita ni kaya ataupun miskin, itu kehendak Allah. Kita patut akur dan terima pada takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun Allah Ta'ala nak muliakan kita ataupun hina kita. Ini satu sifat yang harus pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia nak muliakan kita, dia buat kita mulia. Dia nak hina kita, dia buat kita hina. Mengikut kehendak dia. Ataupun Allah Ta'ala nak takdirkan kita sihat ataupun sakit, itu semua tu daripada kehendak Allah dan iradah Allah, ilmu Allah SWT. Itu dikatakan Allah Ta'ala harus saja menjadikan kita gemuk, kaya, kurus, miskin, mulia atau hina, sihat ataupun sakit dan sebagainya, daripada sifat-sifat yang harus yang Allah Ta'ala tentu. Terserah kepada kemahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan semua itu menurut kehendak. Jadi kita kena serah hati kita bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi bila jatuh kita maksiat, hendaklah kita segera pada taubat. Bila jatuh nikmat, maka hendaklah kita syukur, terima kasih. Dapat taufik hidayah, kita kena syukur, terima kasih kepada Allah. Dapat kebaikan, hendaklah kita syukur, terima kasih kepada Allah. Itulah kerja kita seorang hamba. Jadi kerja Allah, dia menentukan kita, semua makhluk itu. Itu harus saja pada Allah.
Harus saja pada Allah. Kita ni adalah dapat anugerah yang paling besar, dapat iman. Allah Ta'ala takdir kita jadi manusia, dapat iman, dapat Islam, dan diberi pula taufik hidayah, boleh mari belajar, boleh ngaji, boleh buat amal. Itu adalah taufik hidayah yang Allah Ta'ala kehendaki diberi kepada kita. Baik muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita dapat kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kayanya Allah Ta'ala daripada sekalian lain daripadanya, yakni makhluk. Allah Ta'ala ni maha kaya, dan iftikar Allah Subhanahu Wa Ta'ala berhajat sekalian makhluk kepadanya. Dan kita dapat kenal Allah Ta'ala satu sifat jua, satu sifat yang haruh pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu Allah ni bebas menciptakan alam atau meninggalkan. Dia nak buat pun tak apa, tak boleh buat pun tak apa. Itu harus saja pada zat Allah SWT. Baik muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Berapa minit dah kita? Ya. Ya. Baik. Baik, kita sambung lagi sifat-sifat wajib bagi Allah. Boleh pergi lagi kau? Haji. Boleh, boleh. Boleh? Boleh, insyaAllah. Lama tunggu, boleh. Boleh. Lama rehat kata boleh. InsyaAllah. Okey, silakan. 8:30 InsyaAllah kita masuk lagi kepada sifat-sifat wajib bagi Allah. Jadi wajib kita kenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui dengan sifat 20. Jadi untuk kita nak mengenali Allah, maka marilah kita sama-sama belajar sifat Allah, sifat yang wajib bagi Allah. Jadi sifat yang wajib bagi Allah ni tidak terhingga banyaknya. Wajib kita iktikad, wajib kita pegang dengan hati, simpul dengan hati. Sifat-sifat wajib bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Hanya Allah sahaja yang mengetahui. Cuma kita tahu, wajib tahu dengan jalan tafsir, iaitu 20 sifat. Mudah-mudahan dengan kita belajar 20 sifat ni, insya-Allah kita dapat mengenali Allah dengan begitu yakin. Baik, yang pertama daripada sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pertama wujud. Pertama wujud. Wujud ni bahasa Arab, balik bahasa kita ialah ada Allah Ta'ala. Ada siapa? Ada Allah, zat yang bernama Allah. Jadi wujud artinya ada. Kalau kita nak tafsir lagi, mana ada di sini, ada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ada Allah tidak seperti mana kita ada. Kita ada ni dilahirkan oleh ibu kita, dibuat oleh Allah. Adapun ada Allah Ta'ala tidak dibuat oleh sesiapa pun. Allah Ta'ala kaya. Allah Ta'ala kaya, tidak berhajat kepada makhluk menjadikan dia. Bahkan dia yang menjadikan sekalian makhluk. Baik, jika kita tengok dalil Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wujud ni diambil dalil daripada Al-Quranul Karim juga. Jadi sifat 20 ni, semua ni ulama ambil, dia kupah, dia nakal daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi ada Allah, maka mustahil tiada. Ini kita belajar bab sifat wajib bagi Allah. Kalau lawan ada, iaitu tiada. Lawan ada, makna tiada. Jadi tiada ini, tiada Allah ini mustahil. Tak boleh terima akal. Itu kupasan yang panjang lah. Jadi wajib kita yakin Allah Ta'ala ni ada sungguh. Kerana kita tengok dah dalil Allah Ta'ala ni ada, iaitu sekalian makhluk ini. Kita tengok makhluk ini, adanya makhluk ini kita sendiri ada, langit, bumi ada, semua makhluk yang kita tengok dengan mata kepala ni sudah ada, maka mestilah, wajiblah Allah Ta'ala ni ada. Kerana Allah ni wajibul wujud, Allah ni wajib ada.
Adapun makhluk ini mungkinul wujud, makhluk ini mungkin sahaja ada. Kalau Allah Ta'ala tak nak buat makhluk ini pun boleh, tak ada masalah. Sebab harus sahaja Allah Ta'ala buat. Harus sahaja Allah Ta'ala buat makhluk ini. Jadi, dengan kita tengok dah dengan mata kepala kita, kita lihat dengan sekeliling kita ni sudah ada alam ini, itu menunjuk dalil adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika kita tilik dengan dalil firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalil wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalilnya Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala jua yang menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi Allah Ta'ala royak sendiri, Allah Ta'ala berfirman, Allah sahaja yang menjadi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dan barang antara keduanya, wa ma bainahuma. Dan barang antara keduanya, semua itu Allah Ta'ala yang mencipta. Yang buat daripada tiada kepada ada. Jadi wajib kita yakin Allah Ta'ala ni wujud, Allah Ta'ala ni ada. Kerana dalilnya kita tengok makhluk ini ada, sudah tentu dah tidak ada makhluk yang boleh jadi sendiri, melainkan Allah yang menciptakan dia. Baik, itu yang pertama wujud. Yang kedua sifat yang wajib bagi Allah, yang kedua kidam. Yang kedua kidam, artinya kidam ni bahasa Arab, balik bahasa kita ni, iaitu sedia kala. Sedia makna sedia kala. Kalau orang tanya kita apa dia makna sedia kala, sedia maknanya tiada permulaan baginya bagi Allah Ta'ala. Sedia maknanya Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala ada dia, tidak ada permulaan bagi ada. Allah ada, tidak ada permulaan. Tak macam kita makhluk ni ada permulaan, ada tarikh lahir, ada tarikh buat. Semua makhluk ini ada tarikh buat, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang buat. Jadi Allah Ta'ala ni wajib kita yakin Allah Ta'ala ni sedia, maknanya tiada permulaan baginya. Tiada permulaan bagi ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalil firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wal awwalu wal akhir. Allah Ta'ala berfirman, wal awwalu wal akhiru. Allah Ta'ala lah, dialah yang awal, mana tidak ada permulaan. Dialah yang akhir, tidak ada kesudahan. Itulah makna dalil kidam. Allah Ta'ala ni wajib kita yakin, wajib kita iktikad Allah Ta'ala ni sedia. Kidam maknanya sedia. Dan tidak ada makhluk yang kidam seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala kidam. Allah sahaja yang bersifat dengan sifat kidam, sedia kala. Seterusnya sifat Allah, sifat wajib bagi Allah, baqa. Baqa ni bahasa Arab, balik bahasa kita ialah kekal. Artinya kekal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa makna kekal? Tiada pengakhiran baginya bagi Allah. Makna kekal di sini ialah Allah ada, tidak ada kesudahan. Tidak ada akhir, tidak ada sudah, tidak ada mati, tidak ada binasa. Itu makna kekal, baqa Allah SWT. Dalilnya, dalil diambil daripada Al-Quran, mana wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Artinya kekal zat Tuhanmu yang mempunyai sifat kebesaran dan sifat kemuliaan. Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat kekal. Tidak binasa. Tak macam kita ni makhluk ni akan binasa. Baik yang lama, yang baru akan binasa semua. Seterusnya sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang wajib bagi Allah, mukhalafatuhu lil hawadis. Semua sifat ni wajib kita iktikad, wajib kita pegang dengan hati sungguh-sungguh, wajib kita sipu kemah. Jangan bagi buka terurai simpulan hati kita. Mukhalafatuhu lil hawadis artinya bersalahan daripada segala perkara yang baharu.
Allah Ta'ala ni bersalahan, maknanya tidak serupa Allah Ta'ala dengan segala perkara yang baharu. Dari segi mana pun Allah Ta'ala tidak serupa. Dari segi zat dia tidak serupa. Dari segi sifatnya tidak serupa. Dari segi perbuatan pun tidak serupa. Kerana perbuatan Allah sahaja yang boleh menjadi daripada tiada kepada ada. Perbuatan kita atas jalan usaha ikhtiar sahaja. Jadi wajib kita yakin, wajib kita iktikad Allah Ta'ala ni tidak serupa, bersalahan, maknanya tiada serupa Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Seterusnya sifat Allah yang kelima, qiyamuhu binafsih. Sifat wajib bagi Allah, qiyamuhu binafsih, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri ada dua makna. Pertama, Allah Ta'ala ada dia dengan cara dirinya sendiri. Dan yang kedua, Allah Ta'ala ada dia tidak dibuat oleh sesiapa. Allah Ta'ala bahkan Allah yang menjadikan sekalian makhluk itu. Jadi bermakna Allah Ta'ala ni berdiri dengan sendiri. Allah Ta'ala buat makhluk ini sendiri dia. Ataupun Allah Ta'ala ada dengan caranya sendiri. Tidak ada orang menciptakan dia. Jadi, wajib kita yakin Allah Ta'ala ni berdiri dengan sendiri. Seterusnya, yang sifat Allah Ta'ala yang wajib kita tahu. Yang keenam, wahdaniyah. Wahdaniyah, bahasa Arab, artinya esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala esa dia. Dari segi zatnya esa satu. Esa Allah Ta'ala ni tidak boleh nak kerak, tidak boleh bahagi, tidak boleh potong, tidak boleh nak pecah-pecah, tak boleh. Sebab zat Allah tidak seperti mana zat kita. Diri Allah tidak seperti mana diri makhluk. Makhluk ni ada yang jenis tokoh, ada jenis bertubuh, ada jenis anggota. Allah Ta'ala, zat dia tidak serupa dengan makhluk. Jadi zat Allah esa. Esa dari segi zat dia, sifat dia, dan perbuatan pun esa juga. Kerana perbuatan Allah sahaja yang boleh memberi bekas daripada ada kepada tiada. Daripada tiada kepada ada. Seterusnya sifat-sifat wajib bagi Allah yang ketujuh, kudrat. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat. Artinya kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya Allah ni kuasa. Dalilnya, dalil Allah kuasa ialah Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Artinya Allah Ta'ala atas tiap-tiap suatu makhluk yang amat kuasa. Allah Ta'ala amat kuasa. Nak menjadi, nak menada, nak meniada, semua tu Allah kuasa. Seterusnya sifat Allah iradat, artinya berkehendak, berkemahuan. Allah Ta'ala ni ada sifat berkehendak yang berdiri pada zatnya. Allah Ta'ala ada sifat berkehendak. Jika Allah tidak ada sifat kehendak, maka tidak ada makhluk ini sedikit pun. Jadi oleh kerana kita tengok dengan mata kepala kita, kita pun ada, semua makhluk ini ada, maka itu menunjuk Allah Ta'ala ada sifat iradat. Dalil firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifat iradat Allah, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fa'alul lima yurid, artinya berbuat Allah Ta'ala suatu barang yang dia tentukan. Berbuat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi barang yang ditentukan. Jadi Allah Ta'ala buat semua makhluk ini, semua yang sudah Allah Ta'ala tentu. Baik dari segi balon, dari segi nikmat, dari segi musibah, sebagainya, semua itu adalah ditentu oleh sifat iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi wajib kita yakin Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada sifat iradat, iaitu sifat berkemahuan. Baik, muslimi muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya sifat Allah yang ke-9, iaitu sifat ilmu. Artinya Allah Ta'ala ni ada sifat ilmu, iaitu mengetahui. Jadi sifat ilmu Allah, tahu Allah Ta'ala dengan jalan inkishah, dengan terbuka, nyata bagi pengetahuan Allah. Tidak ada satu makhluk pun boleh tersusuk, boleh
tersembunyi daripada sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk. Jadi wajib Allah Ta'ala ni mengetahui sekalian makhluk yang Allah Ta'ala cipta. Jadi wajib kita yakin Allah Ta'ala ni ada sifat ilmu, sifat mengetahui. Dalil firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala kata, wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in alim, artinya bermula Allah Subhanahu wa taala dengan tiap-tiap suatu amat mengetahui. Allah Ta'ala tahu sungguh. Setiap makhluk yang ada ini, maka di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya sifat-sifat yang wajib bagi Allah yang ke-10 ialah hayat. Hayat artinya hidup. Allah Ta'ala ada sifat hidup. Sifat hidup Allah ni tidak macam kita. Kita hidup dengan roh. Kita hidup dengan udara, dengan oksigen. Adapun Allah Ta'ala tidak. Allah hidup dengan sifat hayatnya yang berdiri pada zat dia. Sedia kala lagi. Jadi Allah hidup dengan sifat hayat. Dalil firman Allah Subhanahu wa taala, dalilnya wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya serahkanlah dirimu kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Allah Ta'ala suruh kita ni hamba dia menyerahkan diri kita kepada Allah kerana Allah ni hidup. Kalau kita berserah diri kepada makhluk, maka makhluk akan mati. Seperti mana kita mati. Maka hendaklah kita serah diri kita kepada Allah kerana Allah ni hidup selama-lama. Jadi wajib kita yakin Allah Ta'ala ni ada sifat hidup, sifat hayat yang berdiri pada zat dia yang tidak mati selama-lama. Baik muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi hamba rasa setakat tu dulu dah. 10 sifat ni kalau kita boleh fikir, alhamdulillah dah ni. Boleh ingat, boleh hafal. Moga dapat kita hafal dan kita amal dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan patut kita bagi ibu bapa nak ajar anak kita daripada kecil lagi tentang sifat-sifat Allah supaya dia yakin dengan Allah, supaya dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat tu saja dulu pada malam ni. Mudah-mudahan dapat kita hafal, dapat kita ingat dan dapat kita ajar pula orang bawah tanggungan kita, anak isteri kita, supaya mereka ini kenal Allah daripada awal lagi, supaya nanti dia besar maka dia bertambah yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba rasa setakat itu saja dulu pada malam ini. Hamba sudahi dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak baik itu daripada kelemahan diri hamba sendiri. Setakat itu saja pada malam ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita sambung. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada kuliah yang akan datang. Hari Isnin masih yang sama, insyaAllah 11:30 malam minggu depan. InsyaAllah. Terima kasih banyak di atas perkongsian yang cukup bagus untuk peringatan, untuk apa orang kata pemantapan baki-baki. Allahu Akbar.